Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah terdapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan Sahih Muslim, ringkasan Sahih Muslim. Yang kita ambil ringkasan ini daripada Imam Al-Qurtubi, dan mana dalam ringkasan ini bab atau aturan susunan itu sebenarnya tidak seperti yang dalam Sahih Muslim yang asal. Kerana Imam Qurtubi dia gabungkan semua sekali, mana yang sepatutnya duduk di tempat mana, supaya kita dapat flow berkenaan dengan tajuk tersebut lebih baiklah. Jadi ada berkaitan tajuk ni mungkin kita kata dalam Sahih Muslim, mungkin dia dari kitab lain. Apa keadaan sekalipun kita hari tu dah sampai kepada tajuk, dan juga masih lagi dalam tajuk berkenaan dengan dosa atau kesalahan orang yang mengkafirkan seorang Muslim yang lain. Yang mana kita kata dalam tajuk berkenaan yang kita lama sikit sebenarnya dalam tajuk ni, bila mana sebenarnya tajuk ni adalah tajuk popular, kafir mengkafirkan manusia lain atau membid'ahkan orang lain sebagainya. Dan benda tersebut kita kata dalam memunafikkan orang lain pun itu juga. Benda-benda ni kita kata di antara perkara-perkara yang dalam Islam dia haramkan. Bahkan kita kata tak halal untuk seorang tu melafaz pada orang lain dengan lafaz tersebut, dan bahkan orang tu dikatakan kufur. Maksud dia apa? Mengingkari hak. Bukan maksud dia kafir jadi orang kafir terus. Mana kalau dikata orang yang dikatakan tadi macam dikatakan, maka itulah dia yang diterima. Tapi kalau sekiranya orang tadi bukan seperti dikatakan, dia tak munafik, dia tak fasik, ucapan yang tak patut sampai pada orang berkenaan, nescaya orang yang bercakap tadi dikira dalam Islam sebagai telah mengkufuri hak orang berkenaan. Dan dia dikatakan kafir, bukan kafir keluar agama. Bukan maksud dia bila seorang tu kata pada seorang lain, dia kata hey kafir, hey musuh Allah Ta'ala, maksud dia keluar. Dan bahkan kemudian pada hadis yang terakhir kita bincangkan dahulu, Nabi SAW sendiri dalam Hajjatul Wada', haji terakhir Nabi SAW, Nabi telah panggil para sahabat, dan Nabi kata kepada mereka, la tarji'u ba'di kuffara, jangan kamu kembali semula selepas ketiadaanku nanti menjadi kafir, kufur. Yadribu'ukum liqaba ba'd, memancung atau menetap seorang kamu ni tengkuk orang yang lain, satu sama lain berperang. Jadi, dan apa yang Nabi kata tadi sebenarnya para ulama lihat sebagai satu benda yang memberitahu apa akan datang. Dan bahkan benda itu antara benda paling Nabi bimbang ke atas umat ini berbanding dengan yang lain. Dan kita bincangkan itu, kita cerita berkenaan kisah para sahabat, berkenaan dengan macam mana mereka dahulu memang tak nafikan pernah berperang sama sendiri berdasar pada ijtihad yang keluar daripada mereka. Mana contoh macam Ali bin Abi Talib, bila mana dia dilantik oleh sebagai pemerintah setelah menang Uthman, dan pelantikan tersebut dibuat oleh orang yang bunuh Uthman mula sekali. Dia tajuk ni sebenarnya macam saya terangkan hari tu, buku sejarah Malaysia tak ceritakan. Dia cuma cerita Ali naik jadi khalifah lepas Uthman mati, kemudian Muawiyah cuba rampas kuasa, dan kita terus dengar macam benda tu memburukkan para sahabat. Sebenarnya tidak, bahkan mereka berijtihad. Dan kita kata macam perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu atas nama pemerintah, dia memerangi umat Islam yang tidak membayar zakat, pun perbuatan itu tidak salah. Mana atas nama pemerintah, mana Ali bin Abi Talib ketika dia dilantik ke pemerintah dan dia memerangi, mana para sahabat tak beri bai'ah pada dia, atas nama pemerintah dia betul. Tapi kalau atas dasar persoalan peribadi tak boleh. Faham tak? Jelas kan? So secara asasnya kita kata bila pemerintah hukum dan sebagainya, benda tadi kita tak boleh salahkan. Mana kita tak boleh kata ni tengok membunuh umat Islam dan sebagainya. Bahkan saya sebut juga dahulu berkenaan dengan macam pertuduhan dibuat oleh orang-orang yang mengatakan Muhammad Abdul Wahab sebagai orang yang membunuh umat Islam. Perkara yang sama berlaku sebenarnya, dia melakukan fatwa berkenaan dengan haramnya penyembahan kubur atau tawassul kubur-kubur. Maka bila kerajaan Saudi Arabia ketika itu mengambil tindakan memusnahkan kubur-kubur berkenaan, ada perkampungan yang degil dan cuba melawan, maka di situ timbul masalah peperangan di antara kerajaan dengan sebuah kampung. Dan kita berkata benda tadi diterima pakailah. Macam kita di Malaysia kita tangkap arkam, kalau orang arkam kan guna tindakan atau maunah ke,
lawan pakai senapang dan sebagainya, maka atas nama kerajaan, actually benda tersebut valid. Tak boleh kita kata benda tak valid, walaupun atas fatwa daripada kalangan para ulama. Faham betul ni kau tak ada, orang tak faham kata Muhabib membunuh orang dan sebagainya, semua tak tahu cerita. Sebenarnya benda tadi atas dasar pemerintah, bukan atas dasar orang perseorangan tadi. Dengan fatwa dikeluarkan, tindakan dibuat, ada penentangan, berlaku pembunuhan, maka benda tak masuk pada apa yang kita bincangkan. Dia terkeluar, kerana itu adalah di antara tindakan kerajaan bagi orang kata apa, menyatukan umat Islam yang berlaku pada zaman Ali, zaman para sahabat dahulu. Itu kisah dia. Faham Jadi apa yang Nabi SAW nyatakan, ya dribu ankum riqaba ba'd tadi, kembali pada pengertian yang satu lagi. Yang maksudnya kalau sekiranya manusia ni saling berbunuh-bunuhan dan sebagainya, dia menyerupai orang kafir. Menyerupai orang kafir. Bukan maksud dia telah jadi kafir, bukan dia jadi kafir, tapi dia menyerupai orang-orang yang kafir. Dan sambung sikit lagi, kemudian baru kita masuk tajuk baru. Okey. Hadis yang ke 55. Wa anhu, dan daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Nabi SAW, ayyuma abdin abaqa, mana-mana hamba yang lari. Mana hamba ni actually tawanan perang mana tawanan perang. Dan Islam, macam saya terangkan dahulu, hamba ini, sistem perhambaan itu wujud dan masih lagi berkaitan sampai sekarang. Cuma macam mana seorang jadi hamba dalam peperangan? Bila jadi tawanan perang, orang tawanan perang tadi kira hamba. Dikira hamba, dia hilang hak untuk mengundi, hak jadi pemerintah, hak sekian, semuanya bergantung pada siapa yang tawan dia. Sehingga benda tersebut berlaku, dan bila berlaku segi peperangan, akan timbul masalah perhambaan. Macam kalau sering orang kata macam benda ni tak logik, tapi sebenarnya sekarang ni dibuat oleh mana-mana negara pun. Ini mereka syarikat dan sebagainya. Kita lihat contohnya macam orang-orang tawanan di Guantanamo Bay, tak ada suara langsung. Nak bercakap tak ada, dakwaan tak ada, nak kata penjara perang yang masuk dekat Afghanistan, Amerika. So dia mempertahankan negara Afghanistan, sebenarnya bukan dia penjenayah, dia adalah pejuang. Tapi bila mana Amerika Syarikat dah tangkap dan tak ada pengadilan, hasil sekarang macam itulah. Mana hilang hak, orang-orang hilang hak, pewarisan dan sebagainya, hilang hak. Bila orang jadi tawanan perang, hilang hak-hak berkenaan. Hatta di antara benda yang menyebabkan seorang macam waris, katakan saya ni seorang anak, saya jadi hamba, saya ditawan. Bapa saya katakanlah orang merdeka, dia mati, harta peninggalan dia saya tak boleh warisi. Saya dah hilang hak sebagai ni. Kecuali saya merdeka balik, baru saya boleh miliki harta dia. Faham tak? Mana saya hilang hak. Dia penghambaan di antara benda yang menghilangkan hak untuk orang tersebut mewarisi harta. Penghambaan antara benda-benda yang perkara-perkara yang menyebabkan hilangnya sebab untuk seorang tu mewarisi harta. Dan memerdekakan orang menjadi sebab untuk dapat harta orang tu. Kalau contoh saya, dia tawan, saya kaya tapi saya jadi tawanan perang, kemudian saya dibebaskan oleh kata Tuan Haji ni, maka antara waris-waris saya adalah dia. Waris saya sekarang adalah dia, bukan lagi orang lain dah. Dia merdekakan saya. Faham konsep ni? Dalam Islam ni ada perkara-perkara yang menyebabkan dapat pewarisan, ada perkara-perkara yang menyebabkan batal pewarisan. Kalau menyebabkan dapat pewarisan, perkahwinan, keturunan, pembebasan. Membatalkan pewarisan, perceraian, pembunuhan, perhambaan, riddah, berlainan agama. 4. Mendapatkan warisan harta daripada orang, mana kita dengan dia dapat warisan harta sebab perkahwinan. Dia orang lain, saya bin lain, dia binti lain, tapi saya jadi waris dia sebagainya sebab apa? Perkahwinan. Tapi benda tu akan batal dengan apa? Perceraian. Bila perceraian berlaku, maka warisan berhenti dalam masalah perkahwinan tadi. Kemudian keturunan, mana siapa anak siapa, siapa bapa siapa, siapa adik-beradik siapa dan sebagainya, benda tu memperanan masalah pewarisan juga. Mana orang kadang-kadang mewarisi harta dengan sebab cara apa? Keturunan. Tapi akan batalkan yang keturunannya benda kalau berlaku pembunuhan ataupun murtad. Maka walaupun adik-beradik, contoh saya anak bunuh bapa atau bapa bunuh anak, maka tidak dapat, harta tadi tak dapat pergi pada dia, pergi pada waris yang lain, dia takkan pergi pada orang yang membunuh tadi. Okay. Kalau dia tak ada hukum bunuh lah. Okay. Kemudian yang terakhir sekali apa tadi? Pembebasan, penghambaan. Mana penghambaan menyebabkan putus, tapi kita membebaskan seorang, menjadikan kita dah jadi waris dia. Faham konsep ni? Baik, balik pada hadis ni. Dia kata daripada Jarir bin Abdullah daripada Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, ayyuma abdin abaqa, mana-mana hamba yang abaqa, lari. Lari mana maksud dia lari tinggalkan.
Mana min mawalihi, daripada tuan-tuan dia. Tuan-tuan dia. Dan hadis Nabi ni actually Nabi apply kepada hamba-hamba yang Muslim. Mana ada di kalangan hamba-hamba tadi, lepas dia tawan, orang tawanan perang tadi, lepas daripada ditawan, dia masuk Islam, tapi tak dibebaskan lagi. Masih berada di bawah tawanan, tapi tak dibebaskan lagi. Islam galakkan pembebasan. Bahkan yang tuan-tuan tadi tu, kali dia dibebaskan, itu antara pahala besar. Fakkur raqabah, melepaskan apa tawanan, tawanan perang dan sebagainya, ada di antara benda digalakkan Islam. Bahkan kalau kita lihat, banyak denda-denda dalam Islam diletakkan dengan tajuk tadi, bebaskan hamba. Macam masalah kalau orang yang bersubuh pada siang hari Ramadan, kalau dia tak dia nak tebus balik kesalahan dia, maka dia semua start dengan apa? Bebaskan hamba. Atau orang yang sumpah kan, kemudian tak boleh nak laksanakan sumpah yang dia sumpah. Contoh macam dia kata, demi Allah aku akan buat sekian, lepas tu dia tak mampu nak buat. Maka di antara option yang dia kena ada adalah, di antaranya adalah bebaskan hamba. Ataupun orang yang menzihar isteri dia. Dia zihar isteri dia, dia kata pada isteri dia, engkau punya badan macam badan mak aku dan sebagainya. Bukan mak perempuan tu memang nak anak beranak, memang tak pelik lah. Tapi kalau dia kata macam mak dia, mak si lelaki itu sendiri, maka lafaz tadi panggil zihar. Dan asalnya adalah talak. Tapi talak yang tergantung. Sentuh tidak, cerai tidak. Jadi Islam bagi solution. Kalau nak berterusan macam suami isteri, maka sila either bebaskan seorang hamba, atau puasa 2 bulan berturut, atau beri makan 60 orang fakir miskin. Ini dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah. Surah Al-Mujadalah. Itu ada disebut berkenaan tajuk tu. Jadi kita kata secara tak langsung, bebaskan hamba diletakkan dalam banyak benda. Hatta bunuh orang pun, kalau berlaku pembunuhan dan sebagainya, antara denda yang boleh dikeluarkan adalah bebaskan hamba. Jadi kita kata banyak, dan kita kata kalau dalam masyarakat Islam yang kita kata banyak orang buat silap tadi, so hamba tadi akan lepas dengan cepat lah. Datang orang ni pergi jumpa orang tu, kau ada hamba tak? Dia kata ada hamba. Orang mana? Orang US. Aku bayar, bebaskan lah. Contoh macam tu. Dan ada syarat kadang hamba yang beriman, ada kadang hamba yang tak beriman. So dia kata tengok kesalahan yang dibuat. So itu cara Islam galakkan pembebasan hamba. Tapi dalam masa selain mana tak dibebaskan, hamba tadi tak hamba. Bahkan macam tu kisah macam Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia ketika mana masuk Islam, dia masuk Islam dalam keadaan masih lagi hamba. Okay? Tapi Nabi tak suruh dia lari daripada tuan dia. Macam lantaklah tuan kau tu Yahudi, lawan je. Tak, Islam tak ajar. Bahkan Nabi SAW ketika mana Salman Al-Farisi yang dia masuk Islam, Nabi minta para sahabat ramai-ramai tolong Salman Al-Farisi untuk bayar apa yang dia buat dengan tuan dia, perjanjian. Mana kalau aku bayar banyak ni, kau bebaskan aku. Tuan dia kata setuju. Dengan ada beberapa syarat lah, emas sekian-sekian banyak, kemudian pokok tamar tanam sekian-sekian banyak hidup. Sekian-sekian banyak hidup. Mana dia tuan pada Salman Al-Farisi ketika mana dia masuk Islam tu adalah orang Yahudi. Yahudi Madinah. Dari cerita Salman Al-Farisi ni, kisah hidup dia, orang kata apa, banyak para ulama menyatakan umur dia panjang. Memang umur dia panjang. Pasal dia sebelum jumpa Rasulullah SAW, dia telah hidup lama sebelum tu. Mana dia dari Parsi lagi. Bila dia masuk, dia cuba dia tengok, asalnya bapak dia suruh dia buat kerja, pergi jumpa kawan bapak dia, tapi dalam perjalanan nampak orang Kristian tengah berdakwah dan mendakwah. Jadi dia dengar benda tadi, dia rasa happy, dia rasa macam baik daripada agama penyembahan api yang dibawa oleh Majusi. Jadi dia pun ada keinginan nak masuk agama Kristian. Maka dia balik rumah, dia cakap dengan bapak dia, dia kata, tadi saya nampak, bapak dia kata, kau aku hantar tadi, kau hilang ke mana, kan? Bapak dia marah. Jadi bila bapak dia kata, tanya pergi mana, dia kata, bapak dia kata, tadi lintas dengan orang Kristian, yang dia kata rasanya agama dia lagi baik dari agama kita. Bapak dia sayang sangat Salman Al-Farisi ni, bapak dia ikat dengan rantai, tak boleh keluar, takut anak dia lari, ikat dengan rantai. Dia pula cari orang, tolong tanyakan dengan orang Kristian tadi, dia dari mana asal negara dia. Dia kata dia Syam, Palestin, Jordan, Syria tu, kawasan tu. Jadi dia kata, kalau korang nak balik tempat korang balik, bagi tahu aku kena ikut. Jadi bila dapat tahu korang nak balik, dia tak tahu, dia macam dia buka rantai tu, dia tanggal rantai tu, dia keluar, tinggalkan keluarga dia, pergi ke Syam. Sampai di Syam, duduk dengan padri, dapat guru yang teruk, padri yang jahat, curi harta orang, simpan bawah gereja. Tapi bila orang ramai lepas padri tu mati, orang ramai puji kata sekian-sekian, dia kata ini bukan orang baik. Dia kata, orang buat pelik kan, kenapa kata bukan orang baik? Dia kata ni pencuri. Dia kata mana bukti? Dia buka, bawa ke gereja, tunjukkan harta yang dia simpan. Ni kadang-kadang buat jahat tak fikir jangka umur. Kan macam tu kan, tak dan simpan sorok. Jadi orang tahu benda tu. Dia buka, tengok harta. Jadi orang-orang Kristian di tempat berkenaan ambil kawan ni, pergi salibkan di luar padang 2 pekan, tinggalkan di situ mayat dia.
Mana menghina dia, hinaan tinggalkan macam tu. Tapi lepas tu datang guru baru atau pendeta perahib baru yang jaga gereja berkenaan. Salman Al-Farisi kata, aku tak pernah jumpa seorang yang tak sembahyang 5 waktu baik macam tu. Tak pernah jumpa orang yang tak sembahyang 5 waktu tapi baik macam tu. Maksud dia yang diikut kefahaman yang ada di sisi para sahabat zaman dahulu atau Salman Al-Farisi ketika dia cerita kisah ni, bahawa tak ada orang yang sembahyang 5 waktu jahat. Tak ada orang yang sembahyang 5 waktu jahat. Zaman kita ni dah hilang timbangan. Mana sembahyang kadang-kadang kerana apa? Nak jadi menantu orang. Kadang kenapa sembahyang? Kerana sekian-sekian kan, segan kat sini, takut orang kata. Lebih macam tu. Tapi para sahabat zaman dahulu, diorang kata memang tak ada orang sembahyang. Yang tak sembahyang macam tu punya baik. Jadi Salman Al-Farisi ikut belakang dia. Dia kata baik sungguh. Dia duduk dengan orang ni. Kemudian kawan dia nak mati. Bila nak mati, kawan dia pun kata, tuan, dia kata saya datang dari negara saya, dapat dulu guru tak elok, sekarang tuan ni guru yang baik, tuan nak mati dah. Macam mana saya sekarang ni? Siapa lagi orang macam tuan? Dia kata kau pergilah ke Mosul. Bayangkan dia asalnya daripada Parsi kan, kawasan Iran tu. Dia lari pergi Syam. Kemudian guru tadi hantar dia balik ke sana. Dia kata pergi ke sana, pergi Mosul. Dia pergi. Dekat sana ada lagi orang macam aku. Pergi sana, dia kata memang baik juga. Dapat 3-4 kali tau dia pindah. Guru ni mati, duduk dengan rahib ni mati. Kemudian duduk dengan rahib ni mati. In the end last sekali rahib yang terakhir tu yang dia kata, rahib tu kata tak ada rahib dah, tak ada orang lagi macam aku. Tapi sekarang telah timbul Nabi akhir zaman punya masa, pergilah kau ke Madinah. Di situ timbul tajuk yang dalam perjalanan dia kena jual. Dia beli, dia menyaga, dia dapat harta banyak, dia bagi pada kabilah Arab, berbanding Kinanah, dia suruh orang tu tolong hantar dia ke Madinah. Orang tu tak hantar, dia ambil harta, kemudian on the way perjalanan jual. Salman Al-Farisi kena jual. Dan actually kalau ikut dari sisi tajuknya, jualan ni tak valid lah, kan? Tapi kerana zaman berkenaan, antara benda-benda yang dibuat menghambakan orang dengan cara jualan berlaku. So Salman Al-Farisi dibeli oleh seorang Yahudi, dan Yahudi tadi tinggalkan dia punya hamba, dan Salman Al-Farisi ni pada anak saudara dia tinggal di Madinah. So jadi Salman Al-Farisi ketika dia jadi hamba ni, actually memang keadaan yang kesian. Tapi bila dia sampai Madinah, dia kata inilah tempat dia yang dikatakan oleh rahib yang dia terakhir dia jumpa. Jadi situ dia tunggu sampailah Nabi SAW sampai ke Quba. Nabi datang ke situ. Di situ baru dia tengok Nabi SAW. Dia tengok apa tanda dia. Start dia dengar Nabi datang tu, dia datang bawa hadiah, bawa sedekah. Dia bagi, kemudian dia kata aku tahu kau ni baik. Dia kata sekian ni ada sedekah sikit, ada benda makanan aku simpan, aku sedekah pada kau. Nabi kata pada para sahabat, makan. Nabi tak makan. Dia pun kata ni satu. Dan besok datang pula bawa. Kali ni hadiah. Dia kata aku ni sekian, ni hadiah. Nabi makan, Nabi kata para sahabat makan. Dia kata ini 2. Yang ketiga dia cari itu yang daging di belakang badan Nabi SAW. Ketika Nabi tengah tanam salah seorang sahabat Nabi yang meninggal, ketika itu dia sibuk intai. Nabi nampak intai, Nabi jatuhkan baju Nabi bagi dia lihat. Ketika itu dia tangkap, dia peluk. Dan bila dia masuk Islam tadi, perang yang dia tak terlibat, perang Badar, perang Uhud, dua-dua tu tadi dia tak ada. Bahkan perang Ahzab pun dia ada. Tapi ketika waktu ini Nabi tak benarkan kita macam lari je Salman, pergi apa kita lawan. Tak ada. Nampak tak? Mana walaupun Salman Al-Farisi ketika itu berada di bawah seorang kafir kan, keluar dengan cara yang tidak orang kata valid, Nabi tak pernah ajar. Nabi tak kata memberontak sajalah engkau, tikam je tuan kau. Tak ada. Nabi tak ajar. Bahkan Nabi SAW pula tolong Salman Al-Farisi untuk bayarkan berapa yang dia buat perjanjian tuan dia. Pasal apa berlaku perhambaan tadi dikira valid. Jadi kalau kita kata seorang Muslim ditawan kan, nak membebaskan dia ikut cara valid juga, cara yang sama. Faham tak? So, itu sebab kenapa dalam hadis ni dia kata ayyuma abdin abaqa min mawalihi, mana-mana hamba yang lari daripada tuan-tuan dia, faqad kafara, maka telah kufur. Dan kita kata kat sini macam balik pada hadis-hadis yang lain, kalau dia menghalalkan benda Nabi haramkan, Nabi haramkan benda berkenaan tapi dia halalkan, maka dia ni adalah orang yang terkeluar daripada Islam dan wajib dibunuh dan disuruh bertaubat. Setelah disuruh bertaubat, dan dia adalah murtad. Maksudnya siapa menghalalkan yang haram, dia murtad. Tapi kalau sekiranya dia bukan macam tu, tapi diharamkan, dia dilanggar benda-benda yang diharamkan, maka dia keluar daripada apa? Penghormatan dan juga orang kata apa? Kehormatan dan juga penjagaan umat Islam. Ada kata lain, mereka boleh dihukum dia dengan sebab dia lari tadi. Dan tidak ada sesiapa boleh menyekat di antara dia dengan tuan dia. Tak ada siapa ada kuasa untuk sekat di antara dia dengan tuan dia. Tak ada siapa ada kuasa untuk sekat. Mana apa benda pemilikan tadi valid. So jadi kita kata tak boleh kita datang masuk jadi hero tengah-tengah. Melainkan kita beli dia, kita bebaskan. Kita bebaskan. Kalau tuan ni nak terima. Kalau tuan nak terima, tak boleh. Jadi macam cerita 3 Abdul
beli hamba. Abang kena jual. Mana Syekh kata nak bebaskan tu dengan valid, dengan cara yang valid juga. Bukan lari tengah malam dan sebagainya. Islam tak benarkan. Pasal kita kata kerana kedudukan seorang manusia itu yang dia hamba dan sebagainya, memang kita kata bukan dia nak, tapi Allah Taala menjadikan takdir untuk benda itu berlaku, maka orang tu nak keluar pun kena ikut jalan yang betul. Bukan dia lari dan sebagainya. Pasal benda tadi maka menyebabkan dia dan diri dia ada sifat khianat yang tak boleh hilang. Lepas tu nanti kalau dapat tanggungjawab lain pun dia akan lari lagi. Jadi Islam sekat awal-awal. Nabi tak benarkan dia lari. Okey? Dia kata mana kalau sekiranya tuan dia nak hukum dia, maka itu dibenarkan. Kalau tuan dia nak hukum. Dan dikatakan dan Nabi kata dalam riwayat yang lain Nabi kata ayyuma abdin abqa faqad bari'at minhu zimmah. Mana hamba yang lari maka semuanya telah hilang daripadanya sebagai apa? Sebarang tanggungan. Mana zimmah maksudnya pemeliharaan umat Islam pada dia hilang. Mana kalau tuan dia hukum dan sebagainya, tak boleh dia nak mengadu dan sebagainya. Itu tajuk dia. Okey? Hatta yarji'a ilaihim, jadi kembali kepada tuan dia. Itu yang dinasihatkan oleh Nabi SAW. Wa fi akhar, dan pada hadis yang lain Nabi kata idza abaqal abdu lam tuqbal salatuhu lahu salah. Bila lari seorang hamba itu maka tak terima untuknya sebarang salat. Dan dimaksudkan dengan ni maksud dia macam tadilah kita kata kalau dia menjadikan halal. Dan ini banyak hadis-hadis yang datang yang tak terima solat ya. Maksud dia selagi tak bertaubat lah. Macam orang-orang yang jumpa yang minum arak 40 hari dan sebagainya, ataupun orang yang jumpa tukang telik minta tanya jodoh bila, atau tanya barang hilang dan sebagainya. Benda berkenaan tak dibenarkan. Bahkan Nabi SAW menyatakan dalam Sahih Muslim, man ata arrafan aw kahinan, bersiapa datang jumpa arraf ataupun kahin ataupun tukang telik. Dia arraf ni orang cari barang hilang. Di Malaysia profession ni ada yang memang ada profession ni. Saya tahu kenapa dia jadi macam kerjaya kan. Dia pandai nampak satu kunci, dia jadi kerja dia. Jadi orang jumpa datang, tok barang saya hilang, main tangan kiri awak. Dia pegang genong. Sebenarnya renung tu syarat je. Dia satu benda kena faham. Orang yang dikatakan dia korin, dia berkata-kata pada dia dan macam tepat dia bukannya belajar ilmu pelik-pelik. Bukannya tak payah belajar. Satu benda dia percaya suara hati dia. Yang dia pegang tu, dia tunggu suara hati dia kata apa. Dia tunggu cakap apa. Jadi lepas tu dia pun okey, barang tu ada lagi. Dia macam apa rasa dalam diri dia. Dan itu sebenarnya bisikan korin dia. Dia kan korin datang kat telinga, Assalamualaikum. Tak ada, bukan. Dia biasanya korin datang dia dengan lintasan. Dia contoh lain macam saya pernah bagi dulu, bila kita naik lift, kita senyum kat orang, kemudian orang tak senyum balik. Lepas tu datang hati kita, sombong. Ayat tu suara dia. Itu suara korin. Tak tahu, orang kata perempuan biasa kena itu, lelaki tak kisah sangat. Lelaki kau tak nak senyum, tak kisah. Kan aku tak cik makan dengan kau, dia kata. Kalau perempuan dia kata nampak orang dia senyum dengan orang tak senyum balik, sejak kata. Orang katalah, dia tidak tak tahu. Tapi bila tak senyum tadi, dia kata hati kita boleh buat baik sangka. Dia kata agaknya sakit perut kot. Boleh kan? Tapi tak, dalam hati kita automatik awal pertama sombong. Ayat tu siapa punya kerja? Itu dia lah. Macam tu juga masalah orang yang ada berkata boleh jin tadi kan. Dia beramal dengan amalan pelik zikir tertentu. Kemudian dia tunggu tau. Dia pegang, dia tunggu. Dia macam tu lah. Last sekali dia kata barang tu ada lagi. Lepas tu kawan cari, betul ada. Saya pernah tengok sekali ada hamba Ta'ala tu buat kerja ni. Budak tu muda ni 3-4 orang. Budak muda kan, naik motor RZ. Yelah kita sebut budak muda, faham Dia datang pakai seluar jeans dan sebagainya, t-shirt. Kemudian budak lelaki ni datang jumpa pakcik ni. Lepas tu kemudian kata barang dihilang, duit dihilang dan sebagainya. So pakcik tu pegang tangan. Saya tengok depan mata saya. Pandang. Dia kata tempat kau pergi tadi tu dekat Tasik Dia cakap, kau betul? Betul. Ada bilik. Kau letak barang kat bilik tu dekat bilik kecil. Store kata. Dia tak tambah lah. Dia terjah. Lepas tu kawan tu akan cerita. Lepas tu dia akan tambah. Lepas tu kemudian lepas tu ada budak lelaki seorang kat situ. Siapa tu? Tu tak tahulah. Ikut sini rasa dia dah ambil dah barang tu. Dia cakap itu. Dia main tu. Dia terjah je. Kawan tu macam wah betul. Jadi benda-benda macam ni kita kata jangan percaya. Barang siapa buat benda ni, jumpa dengan orang yang tu, tanya, percaya, la tuqbal salatahu arba'ina yawma. Tidak diterima sembahyang 40 hari. Mana selagi tak bertaubat lah maksud dia. Bila bertaubat, benda tadi akan hilang lah. Macam orang yang kata, pasal Nabi kata at-ta'ibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang-orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang tak berdosa. So kalau kita dah tersalah, jangan kita macam habis dah kiamat dunia. Selagi nyawa tak sampai sini, nyawa tak sampai hukum, taubat itu masih terbuka, maka sila bertaubat. Dan apa kesalahan sekalipun
besar mana dosa kita sekalipun, sila bertaubat. Sebab itu kita kata benda yang Nabi Adam tunjuk pada kita, yang kita umat Islam ni betul ambil pengajaran cerita Al-Quran, bahawa Adam AS dimurkai Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala letak dalam syurga, bagi makan dan sebagainya. Tiba Allah Ta'ala kata jangan dekat, dia dekat juga. Ikutkan logiknya, kita kata kena macam iblis lah. Dan nampak syurga, neraka dan sebagainya, tiba-tiba boleh buat lagi. Tapi bila Adam AS dosa tu salah, tapi Allah Ta'ala kata bagi terbuka untuk taubat, maka taubat. Dan banyak orang kita tak bersihkan diri, tak dapat nak bersihkan diri. Sebab apa? Dia tak nak taubat. Dia dalam diri dia macam nak buat lagi. Besok buat lagi lah, lusa buat lagi lah, nantilah kemudian nanti syaitan datang lah. Tak apa, muda lagi. Tak apa, muda lagi. Itu jadi macam yang padri apa, yang Salman Al-Farisi jumpa tu. Tak apa, lama lagi lah sekali mati. Sebab orang tadi tak sempat nak sorok. Jadi kita kata konsep di mana kalau manusia ni nak baik, taubat. Memang Allah Ta'ala akan buka taubat tadi. Dan banyak kita kata macam, kalau orang kata kenapa artis pergi umrah, balik-balik panggil tak senonohnya tu juga. Taubat tadi, dia taubat tak soalannya? Kalau dia taubat, Allah Ta'ala akan berikan peluang untuk dia patah balik. Tak ada kesalahan dekat dalam dunia ni. Hatta kalau lahirkan anak haram sekalipun, masih lagi Allah Ta'ala buka ruang. Kerana seorang wanita zaman Rasulullah SAW dahulu, dia datang jumpa Rasulullah, dia kata, aku mengandung anak zina. Mana aku, dia datang pasal Nabi asal-asalnya nak halau dia. Nabi kata agaknya kau silap aku, pasal Nabi tak nak laksana kalau boleh. Mana untuk orang yang telah berkahwin, hukuman bagi mereka yang telah berkahwin, berzina, maka dia direjam. Dan Nabi SAW bila dia datang tu, Nabi nak halau. Macam sebelum daripada dia, seorang lelaki nama Ma'iz, Nabi halau 3-4 kali datang. Nabi kata kau gila kot, kau sakit ke? Kau betul tak? Dia ni betul tak ni? Nabi tanya dengan orang kampung dia, betul ke dia ni? Betul dia tanya. Dan Nabi kata agaknya kau cium je kot. Nabi saja cakapnya tu supaya dia menafikan. Dia terima alasan tadi. Tapi dia beria sangat cakap. Dan sekali Nabi ni tanya, dan dia sambil dia kata, ya Rasulullah, macam mana kayu celak dia masuk dalam bekas celak. Dia cerita macam tu sekali. So ini Nabi yang pengakuan, maka Nabi laksanakan hukuman. Tapi bila dia lari ketika mana sakit kena batu tu, para sahabat lempar juga sampai dia mati. Tapi ada seorang cerita pada Rasulullah, dia kata, Rasulullah tadi ketika kena batu tu sakit, dia lari. Nabi kata, kenapa kamu tak bawa dia datang jumpa aku? Pasal dia sabit kesalahan dengan apa? Dengan confession, dengan pengakuan. Yang pengakuan tadi boleh tarik tak soalan? Boleh. So macam perempuan tadi, bila Nabi SAW dia jumpa Nabi SAW kata apa dengan dia? Baru dia cakap sepatah je, dia kata apa? Mungkin engkau sebenarnya nak halau aku macam kau halau Ma'iz hari tu. Ya Rasulullah, aku mengandung anak zina, dia kata. Lepas tu Nabi kata balik, engkau salah, anak kau tak salah. Dan dalam tempoh berkenaan dia boleh tukar dia punya statement kepada rogol. Kalau dia nak, dia tukar statement. Serius. Islam terbuka untuk dia tukar statement. Dia 9 bulan tunggu, lepas tu datang balik, anak dah lahir Rasulullah. Kan Nabi kata susukan. Dan riwayat kata Nabi susukan, Nabi kata suruh susukan. Dan satu riwayat salah seorang sahabat kata aku tanggung budak berkenaan. Lepas tu perempuan tu dilaksanakan hukum rejam ke atasnya. Dan bila lepas dia mati, ada orang tak nak solat ke atas mayat dia. Maka Nabi kata dia telah bertaubat dengan satu taubat yang kalau diagih-agihkan kepada penduduk Madinah, semua dapat habuan. Meluasi meliputi ahli Madinah. Yang dalam ahli Madinah tadi siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, orang-orang yang Nabi janjikan masuk syurga. Taubat wanita tadi meluasi meliputi semua orang. Bayangkan besar taubat. Jadi banyak orang kadang-kadang bila kesalahan tadi tak nak taubat. Ada yang putus asa, kata takkan Tuhan terima aku dan sebagainya. Dia baca pula novel-novel apa karma tentang ini. Tengok cerita Hindustan lagi. Ni masalah ni. Yang tengok cerita bukan-bukan macam tu, rosak akidah. Tak satu bahagian orang tak faham. Pasal dia ingatkan tak ada ruang taubat. Dia kata jahat tu mesti sampai masuk neraka. Ada ruang taubat. Faham tak? Taubat itu masih terbuka. Dan kita tengok cerita macam cerita Cinderella dengan ratu itu bohong semua. Benda tak bawa kepada masalah taubat. Semua orang boleh bertaubat. Dan jangan kita kata tangguhkan. Jadi macam kisah tadi bila Nabi kata mana-mana hamba yang lari tidak terima solatnya, atau dalam kisah yang lain macam kena orang minum arak 40 hari, atau kisah yang orang yang jumpa pada tukang telik atau tukang telik ataupun orang cari barang hilang ni, arraf ni. Memang Nabi kata tak terima solat dia 40 hari. Mana maksudnya selagi mereka tak bertaubat. Adapun bila dia bertaubat dan dia dikembali kepada Allah SWT, Allah akan terima. Mana ini hukuman untuk orang yang tidak bertaubat. Tidak bertaubat, maka Nabi kata tak diterima solat dia. Dan bahkan kalau sekiranya dia menghalalkan benda berkenaan, maka apa? Maka dia menjadi seperti orang yang kafir. Kafir betul lah. Okey. Dan dan dikata tak sah solat dia. Okey, mengikut mazhab mutakallimin, dan solat ini dia sama seperti solat di rumah yang kita rampas, kita curi rumah orang, betul kita solat dalam rumah berkenaan. Itu banyak kes lah macam baju. Ini kadang-kadang sebenarnya konsep ni sebenarnya kita kata tak perlu bincang. Bila benda tu memang barang curi, kita contoh macam buat ibadat gunakan duit haram, atau
buat ibadat pakai baju curi, kan, dan sebagainya. Benda tersebut memang tak perlu balik kepada nas yang lain. Nas hadis Nabi SAW seperti nas yang Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi ceritakan, Nabi kata innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Allah Taala ni elok, baik. Dia tak terima macam benda baik dan elok saja. Mana nak sedekah ke nak apa, bagi benda elok saja pada Allah Taala. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah Taala perintah pada orang beriman macam mana Allah Taala perintah pada orang-orang yang para rasul. Allah Taala perintah pada para rasul, benda sama Allah Taala perintah pada orang-orang beriman. Allah Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat. Ya wahai para rasul, makanlah benda-benda baik. Dan Allah Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sama. Mana arahan yang sama. Kemudian Nabi dalam hadis tadi menceritakan berkenaan seorang lelaki yang dia ni yutilus safar, jalan jauh. Mana orang yang musafir doa makbul. Dan dia ni pula ash'af akhbar, kusut masai rambut dia berdebu-debu. Now desperate, orang yang desperate pun doa makbul. Dua karakter tadi ada pada lelaki ni. Lepas tu yarfa'u yadahi ila sama, dia angkat tangan dia ke langit. Dan dia kata ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi Nabi kata apa? Sedangkan makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, dia cek makan dengan benda haram. Nabi kata fa anna yustajabulah, bagaimana boleh diterima untuknya? Macam mana boleh terima amal tadi? Jadi secara konsepnya kita kata doa dia pun tertolak, amal lain pun tertolak jugalah. Masalah kita kata sering timbul yang kita kadang macam dalam kitab fiqh ni ada orang bahaskan, kalau orang pakai baju curi dan baju yang halal tak jadi syarat sebut, mana bersih daripada hadas najas, kan, ada wuduk, masuk waktu, adab kiblat, maka sah solat berkenaan. Tapi tak tambahan berkenaan dengan apa? Barang curi tak masuk, dia kata. Jadi tak apa. Jadi dia berdosa tapi solat itu sah. Ini masalah lah. Sebenarnya kita kata macam mana kita terima. Dia konsep dia macam ni, nak tahu betul tolak tidak, adakah orang itu menghalalkan perbuatan dia. Adakah dia kata lantaklah, dunia ni macam lautan, ikan makan ikan, orang makan orang. So jadi dia tak pandai, siapa suruh? Dia tak pandai, siapa suruh? Jadi terpulanglah. Dia kata dia tak pandai, jadi aku dapat rampas harta dia. Dia cakap macam tu, memang tertolak, memang dia tak boleh, pasal dia halalkan benda haram. Tapi ada kalanya ada orang ni, dia ambil baju dan sebagainya, mungkin berlaku perebutan dan sebagainya, tapi dia rasa dia layak. Dia rasa benda tu bukan salah, bahkan dia rasa dia betul. Dalam pertembungan tadi dia rasa dia betul. Jadi orang macam ni kita kata selagi dia tak faham dan sebagainya, dia kita kata kita ajar dia. Tapi yang satu lagi tu memang masuk macam Nabi kata, tak diterima solat dia sebab dia kedudukan dia menghalalkan yang haram. Pasal Nabi larang, dia datang kata tak apa. Okey? Jadi kerana apa? Kerana dalam tajuk ni para ulama menyatakan bahawa dilarang daripada keadaan benda tadi, daripada tempat solat tadi datang dalam bentuk yang dicuri dan sebagainya. Okey? Jadi macam juga hamba tadi sebenarnya kalau dia tak balik pada tuan dia, maka selagi dia tak balik, selagi tu solat dia tak terima. Mana dia kena balik kepada apa? Jangan terus langgar perintah Rasulullah SAW tadi. Mana dia nak keluar, nak tinggalkan tuan dia, sila ikut laluan, ikut dia punya saluran dia, bukan keluar ikut suka hati, kan, gunakan senjata dan sebagainya. Tidak sekali-kali. Islam tak benarkan. Macam kita kata, contoh paling nyata Salman Al-Farisi. Ketika tu Islam dah ada tentera. Yahudi tadi kita kata kalau umat Islam nak serang rumah dia, mudah-mudah macam tu je. Tapi apa Rasulullah buat? Rasulullah kata pada Salman Al-Farisi, tunggu sampai Salman Al-Farisi tak hadir dua peperangan. Sebab apa? Sebab masih lagi menjadi hamba kepada Yahudi tadi. Dalam perang Ahzab atau perang Parit atau perang Khandaq, dialah idea Rasulullah SAW supaya buat parit tadi. Menunjukkan ketika itulah baru dia hadir dalam peperangan berkenaan. Adapun sebelum tu dia tak ada. Faham? Kenapa? Sebab dia jadi hamba. Soalan Nabi mampu tak untuk bebaskan dia? Ya. Tapi kenapa Nabi tak bebaskan? Kenapa Nabi berikan peluang untuk dia berdialog dengan tuan dan sebagainya? Pasal itu saluran dia. Mana kalau Nabi tak suruh dia lari, tinggalkan je hamba tuan kau, kau datang kat masjid aku. Kalau dia datang kita pukul dia, tuan kau. Tak, Nabi tak ajar. Faham tak konsep ni? Ya? Jadi kita kata maksud dia dan tajuk ni mana di atas dasar tu, selagi mana dia tak balik pada tuan dia, selagi itulah solat dia tak diterima. Okey? Jadi macam tu juga kita kata apa dalam konsep ni, macam orang yang minum arak, tak terima solatnya selama 40 hari dalam Sahih Muslim. Dan Sunan Tirmizi dan An-Nasa'i. Tirmizi hadis nombor 1863. Nasa'i hadis nombor 316. Bab ke-8. Jadi kita kata dalam tu ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan masalah solat tak diterima kepada si atas siapa. Jadi contohnya itulah, mana orang tu selagi tak bertaubat, solat dia memang tak diterima. Dia bertaubat, solat dia akan diterima insya-Allah. Tajuk dia mana Allah Taala buka pintu taubat sampai ni.
nyawa kita sampai sini. Atau selagi mana matahari tak terbit daripada barat. Terbit matahari dari barat, nangis dari mata darah sekalipun, tidak ada taubat yang diterima lagi. Faham Baik. Dan hadis yang ke-56 yang terakhir Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun. Dua perkara pada manusia, kedua-duanya pada mereka ini adalah kufrun. Dia kira kufur. Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun. Dua perkara pada manusia ni, yang kedua-duanya pada mereka ni adalah kufur, atau sifat kekufuran, tanda kekufuran. Maksud dia ciri-ciri ahli kafir. Sebenarnya Nabi kata dalam hadis yang lain, ada Nabi sebut arbaun fi ummati, 4 perkara pada umatku, min amril jahiliyah, termasuk daripada urusan jahiliyah, perkara jahiliyah, la yatrukunahunna, selagi mana mereka tak meninggalkannya. Selagi mereka tak tinggalkan dalam perkara ni, mereka ada, benda ni akan ada. Sebenarnya at-ta'atu fil ahsab, mana pertuduhan pada kedudukan, contoh macam apa, tuduh-menuduh yang ini, yang ini itu, orang ni sekian, yang ni mencuri duit orang. Mana kedudukan orang tu kita jatuhkan, maruah orang kita jatuhkan dengan ni. Ini biasa berlaku. Wal fakhur bil ansab, berbangga keturunan. Said tak said, syarifah tak syarifah, raja, tengku dan sebagainya. Sampai sekarang berlaku lagi. Okey. Wal istisqa bin nujum, minta hujan turun dengan bintang. Ini mungkin dah kurang berlaku lah. Dan terakhir wan niyahatu, niyahah ni apa, menjerit, melolong apa, merintih-rintih ketika kematian berlaku. Dan dalam hadis itulah yang dia tu 2, dalam hadis yang lain ada 4. Nanti kita akan datang satu bab nanti, orang-orang yang Nabi SAW berlepas diri daripadanya, antara termasuk perbuatan ni. Okey, baik. Yang 2 perkara tadi adalah at-ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab, mana buat pertuduhan ataupun menafikan pada nasab keturunan orang lain. Mana kita kata nasab dia ni tak bagus dan sebagainya. Maka kadang-kadang ada timbul tajuk. Memanglah kita kata dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada letakkan tajuk kufu. Tahu kufu? Sekufu. Kufu lah, mana selayak, setaraf. Tajuk tersebut daripada hadis Nabi dengan nyata tak ada. Nabi SAW tidak pernah letakkan. Bahkan Nabi SAW, bila Nabi pernah hantar Bilal bin Rabah, Nabi cari orang antara kabilah Arab yang paling mulia dekat dalam kalangan Quraisy. Nabi hantar Bilal untuk pergi kahwin dengan anak orang Kenaan. Jadi orang Kenaan dia kata, engkau kan. Jadi tapi anak dia kata, kalau Nabi dah suruh, kenapa bapak dah tolak? Unjuk anak dia bagus. Kalau anak dia pun dia tak senonoh juga, masalah. Jadi anak dia kata, anak dia peringat bapak dia. Jadi pasal Nabi hantar, Nabi yang hantar untuk Bilal datang situ. Tapi dalam apa keadaan sekalipun, Nabi tak ada masalah, mana keturunan dia tidak timbul. Namun begitu para ulama membahaskan berdasar pada kisah berkenaan dengan perkahwinan di antara Zaid bin Harithah dengan siapa? Zainab binti Jahshin, mana sepupu Nabi SAW. Dalam perkahwinan berkenaan, seorang mana bekas tawanan, bekas hamba, jadi menjadi anak angkat Rasulullah SAW, dikahwinkan dengan orang yang kita kata sepupu Rasulullah lah, keluarga Rasulullah SAW sendiri. Jadi dia perkahwinan berkenaan, yang Zainab binti Jahsh sendiri pun sebenarnya diingatkan Rasulullah nak pinang untuk diri sendiri. Dia terima, rupanya Rasulullah pinang untuk Zaid bin Harithah. Dalam kisah tersebut, para ulama ambil kisah tadi sebagai antara contoh tajuk sekufu atau tidak. Dia macam ni, kalau dia kata kedudukan perkahwinan, bila manusia ni berkahwin, untuk kejayaan perkahwinan tadi, memang kita kata sebenarnya kalau manusia beriman tak ada masalah, dia kahwin dengan siapa pun akan jadi elok. Tapi kerana lemah iman, kurang iman, kadang-kadang sekufu ni antara benda yang boleh menjayakan perkahwinan tadi. Pasal kadang-kadang separuh manusia ni dia mulut tak jaga. Contohnya kalau lelaki tu rendah, perempuan tu tinggi, perempuan tu keturunan kaya, lelaki tu keturunan miskin. Kalau dia kata beragama, dia tak ada masalah tajuk tu. Tapi kalau kurang beragama, dia akan timbul keluar. Awak tu dulu kami kutip bla bla bla, ada keluar ayat tu. Keluar aja habis. Dia kadang-kadang mulut lah, kita kata mulut, tapi benda tu sering berlaku. Ataupun lelaki tu tinggi, perempuan tu rendah. Mana lelaki tu keturunan ni, lelaki tu pula dia akan kurang respect pada isteri dia. Banyak benda macam ni. Kalau dia kata tanpa agama, memang gagal. Jadi itu sebab kenapa masalah kalau kita buka kita bernikah, para ulama tetap bahaskan juga tajuk sekufu ni. Walaupun sebenarnya sekufu atau tidak tadi
Walaupun anak zina sekalipun, kalau dia seorang yang kita menepati dari segi akhlak dan agama dia betul. Pasal Nabi kata idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Datang kepada kamu seorang yang kamu redha agama dia dan akhlak dia, kawinkanlah dia. Maksud kawinkanlah dia daripada keluarga kamu. Kalau kamu tak buat, maka akan datang kerosakan. Pasal kalau bukan itu timbangan asal untuk perkahwinan, maka niscaya dia akan timbul masalah harta, nama, kedudukan, dan lain sekali benda itu akan gagalkan perkahwinan. Bahkan manusia ini akan terus, orang kata, hilang timbangan asal. Itu ketakwaan sebagai timbangan paling tinggi. Tapi ialah kita kata walaupun Rasulullah sabdanya itu, dalam masyarakat kita masih lagi ada manusia yang tak boleh hilang sifat-sifat jahiliah tadi. Mana bangga dengan nasab keturunan. Jadi sekali kita tengok, oh saya raja, awak tak raja, awak tak boleh datang ke keluarga saya, awak tak boleh kahwin keluarga saya. Tapi kat Malaysia ni kadang Syed Sharifah dan sebagainya. Ini salah salah. Kerana apa, dalam Islam tidak timbul. Kalau Nabi SAW sendiri kahwinkan Zaid bin Harithah tadi, bukan untuk tunjukkan akan gagal. Tapi Allah Ta'ala dalam kisah tersebut, Allah Ta'ala jadikan perceraian itu berlaku supaya Nabi batalkan adat jahiliah yang anak angkat punya isteri macam anak sendiri. Itu tak ada. Anak angkat dia bukan macam anak betul. Dia tak mewarisi harta. Anak atau isteri dia tadi, isteri pada anak angkat tadi, bukan menjadi mahram kita, yang bukan jadi haram kahwin. Itu nak diajarkan. Maka Allah Ta'ala letakkan Nabi sebagai model dan tajuk ni. Kalau orang biasa mungkin masalah. Jadi Nabi sendiri jadi model sampai orang tak ada cakap apa dah. Kalau orang lain jadikan contoh, siap. Mungkin ada masih lagi timbul mana, masih lagi ada perkiraan untuk boleh tak buat, boleh buat. Boleh kita kata anak angkat tadi, dia kedudukan dia dalam keluarga kita boleh warisi harta dan sebagainya. Bahkan jadi mahram, tak ada. Benda tak boleh. So, jadi Islam datang untuk batalkan benda tersebut. Tapi perkahwinan Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsh tadi gagal, bukannya kerana masalah kufur tak kufur tadi, bukan kerana Allah tentukan untuk perkara tadi berlaku. Jadi dalam kisah lain, Nabi kahwinkan Bilal dengan orang yang mulia juga, Bilal bin Rabah kan. Memang dia hebat. Tapi namun begitu, dalam masyarakat tadi masih lagi timbul macam takkan Bilal, kenapa tak hantar orang lain? Dia macam tu. Jadi kisah tadi kita kata kena belajar, kena faham betul. Jadi ta'nu fil ansab, mana pertuduhan pada nasab, dan juga apa? An-niyahatul 'alal mayyit, merintih ke atas mayat. Ini orang Melayu kita kurang sikit. Saya perhatikan orang Melayu kita agak kurang. Dia senyap je. Kalau menangis senyap. Kalau orang Arab siap kata. Kan Afrika lagi dahsyat. Jadi kalau time mati tu dia menangis tu kuat. Dan kita kata benda berkenaan ialah pasal mungkin kurang didikan agama. Kalau ada didikan agama, kita kata mungkin dia tak jadi macam tu. Kurang didikan agama. Dalam umat Islam kita Malaysia ni kan banyak benda, ni pantang, ni pantang. Dia semua pantang. Jadi ada separuh tu pantang tu bagus. Tapi macam kita kata separuh lagi ialah buat rekaan sendiri. Tapi buat berkenaan masalah nangis ni, di tanah Arab kalau saya perhatikan nampak masih lagi ada orang yang tak boleh hilang benda ni. Dia suka macam dia melahirkan marah tadi, geram tadi, dia express dengan suara. Maka ada sebab nanti kita akan belajar, dia koyak baju dan sebagainya, tarik rambut, pukul pipi. Benda-benda tadi tak dibenarkan Islam. Bahkan kita kata kita disuruh supaya apa? Supaya bersabar kan. Bahkan kita kena ingat apa lafaz yang dia sebut lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh, milik Allah Taala apa yang dia beri dan milik dia apa yang dia ambil balik. Wa kullu syai'in indahu miqdar, semua benda di sisi Allah Taala ni ada kadar-kadar dia. Bila patut mati, bila pasal lagi hidup, bila patut sekian, semua Allah Taala tahu. Allah Taala letak aturan tadi untuk ujian pada kita. Jadi jangan sekali-kali kita menyalahkan nasib dan kata apa hal mati. Ayat-ayat macam tu kan, kesiannya orang tu mati mak bapak dia sejak kecil lagi, kesiannya. Tak, kadang-kadang bila orang tu Allah matikan mak bapak dia awal kan, macam kisah Nabi Muhammad SAW. Di mata kasar kita kematian mak bapak dia awal, datuk dia hilang dan mati dan sebagainya, tak ada siapa jaga dia. Benda-benda berkenaan di mata kasar kita nampak buruk, kesian. Tapi Allah Ta'ala nak bina baginda dengan cara berkenaan. Pasal manusia ni bukan dibina dengan tajuk timbul tarikh lahir bulan apa terus jadi bagus. Tak. Dia kena siapa didik dia, apa dia alami kehidupan dia, itu akan jadikan dia. Itu akan jadikan dia. Contoh macam anak askar. Bukan semua anak askar kuat. Kan? Lembik bersepah. Banyak kan lembik. Bapak dia garang. Misal gitu-gitu. Anak dia macam, astagfirullahalazim kan. Dia takut je. Pun ada juga. Betul? Macam anak Pak Imam dan sebagainya. Bukan semestinya keluar-keluar terus jadi kan. Kerana bapak dia imam, dia pun terus macam warak. Tak. Dia kena apa benda bapak dia kata jangan buat. Tak usah buat dan sebagainya. Arahan tadi akan mendidik dia. Kalau kita kata kalau benda didikan tadi tak berlaku, alat pengalaman hidup tak berlaku, dia takkan jadi siapa dia. Kita sekarang siapa kita berdasar pada mak bapak kita siapa. Masyarakat kita tinggal mana. Yang kalau kita tinggal kat Kelantan, punya Kelantan lah cakap kita. Kan? Makan pun nak manis-manis je. Contoh kan, kita suruh keduk Kedah, Perak, Kedah kan dan sebagainya. Penang, gulai. Betul?
kari sebagainya. Okey, kalau duduk dekat belah dengan 9 masa lemak. Dia makanan, kemudian perangai, karakter, cara berfikir. Dapat atuk je suka gaduh. Kan, cucu balik muka calar. Apa jadi ni? Oh, tadi ada orang pukul sebagai sekolah. Pukul balik. Kalau kau tak pukul, kau bukan cucu aku. Jadi siapa didik dia? Nampak tak? Jadi kalau dia kata budak tu mungkin dia self contained tau. Dia macam tak apalah. Kan? Oh, dia kecil je. Tapi bila atuk dia kata kau bukan cucu aku. So, karakter dia berubah. Berdasar suasana dan sebagainya. So, jadi benda mata kasar kita nampak buruk, tapi di Allah Ta'ala dia ada kebaikan. Jangan kita cepat-cepat hukum. Jadi tu Nabi SAW bila ada seorang wanita, Nabi nasihatkan dia. Dia duduk tepi kubur ni nangis. Nabi kata dengan dia, Nabi pujuk dia kan, dia kata dengan dia sabar. Dia kata boleh cakap lah kau tak kena. Kau boleh cakap lah kau tak kena. Lepas tu Nabi tinggalkan. Lepas tu bila berjalan jauh sikit, kemudian dia tak nampak orang ramai ikut. Dia kata siapa tu? Itu Rasulullah. Lepas tu dia tanya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku redha. Tapi Nabi kata apa? Ujian tu pada apa? Awal mula kena tu. Bukan lepas 10 tahun macam akhirnya saya sedar. Bukan. Dia first kena tu kat situ kita kata nilai sebenar kita punya diri. Adakah kita seorang yang sabar atau tidak? Bukan lepas 10 tahun. Bukan lepas tak boleh kerja. Bukan terhilang dah tak tahu ke mana. Bukan. Ketika mula kena. Mula kena tu apa tindakan kita? Kalau ketika itulah perangai kita sebenarnya. Mana kalau kita tak nak dapat pahala dosa, time itu. Lepas daripada tu, itu tak ada. Itu dah kira macam reconsider kan, lepas tapis, lepas sekian bincangan lama, tak. Masa manusia ni tu nilai dia. Bahkan kita tak tahu nilai kita sisi Allah Ta'ala ni besar ke tidak dalam diri kita. Tengok time kita susah. Mak apa yang nama keluar dulu kat dalam kepala kita? Keluar nama ustaz ke? Kalau nama ustaz Adli boleh tolong. Habis. Mana ustaz Adli lah dalam diri kita. Tengok dia kata kita dalam kepala kita, Allah Ta'ala akan bantu. Dia akan cepat. Dia akan berbeza. So kita lebih tahu berkenaan tajuk ni di awal sadmah. Mula kena tu, itulah waktu mula kita nak tahu nilai sebenar kita punya iman. Bahkan kita punya ujian pahala dosa pun kat situ. Macam wanita tadi kan, bila dia kata dengan Rasulullah, dia kata, engkau boleh cakap engkau tak kena. Dia cakap macam tu habis. Tu bila Nabi kata dengan dia, sabar itu adalah pada awal kena. Dan bahkan orang yang bersabar adalah orang yang boleh tahan diri dia daripada dia mampu tapi tak buat. Dan kalau dia mampu balas tapi tak buat, itu dikatakan sabar. Faham kan? Baik. Hari ini masuk tajuk baru. Baik, bab yang ke-23, 23. Bab 23. Bab ke-23. Nisbatul ikhtira'i li ghairillahi haqiqata kufrin. Nisbatul ikhtira'i li ghairillahi haqiqata kufrin. Penisbahan atau penyandaran penciptaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah hakikat kufur, adalah hakikat kekufuran. Hadis ke-57. Hadis ke-57. An Zaid bin Khalid Al-Juhani. An Zaid ibn Khalid Al-Juhani qala salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi bil Hudaybiyah fi ithri sama'in kanat min al-lail falamman sarafa aqbala 'ala an-nas faqala hal tadruna madza qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala Rasulullah qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi
wa mu'minun bil kawakib fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Hadis 98. Wa an Ibn Abbas wa an Ibn Abbasin radhiyallahu anhu wa an Ibn Abbasin radhiyallahu anhu qala mutiran nasu ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mutiran nasu ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafirun. Asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafirun. Qalu hadhihi rahmatullahi. Qalu hadhihi rahmatullahi. Wa qala ba'duhum laqad sadaqa naw'u kadha wa kadha qala fanazalat hadhihi al-ayah fala uqsimu bimawaqi'in nujum hatta balagha wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Al-Waqi'ah 75 ila 82. Rawahu Muslim. Baik, mana atas balik. Daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani, qala, beliau berkata, Salla bina Rasulullah SAW, telah salat bersama-sama kami. Actually biasanya lafaz bila kata salla bin nas, maksudnya dia jadi imam. Mana mengimamkan. Mana sallaitu bin nas, sallaitu bi ashabi. Nanti dalam apa, even dalam kitab fiqh bila berkenaan dengan kata-kata Amr bin As, Amr ibn al-As, dia kata sallaitu bi ashabi, aku salat bersama sahabatku. Maksudnya aku jadi imam ke atas sahabatku. Ada kes di mana dia apa, hari tu sejuk sangat dan kebetulan dia tertidur tu, dia bermimpi, maksudnya keluar air mani. Kemudian bila pagi tu sejuk sangat subuh tu, dia nak mandi, dia takut akan demam dan sakit badan. Dia takut bahaya badan dia. Maka dia telah ambil tayammum dan dia solat macam tu je. Dan bahkan dia jadi imam pula, bukan setakat jadi makmum, jadi imam. Bila sampai ke Madinah, Nabi tanya dengan dia. Nabi kata, ya Amr, sallaita bin nas, sallaita bin nas wa anta junub. Dia kata solat dengan orang ramai kau junub, dia kata dia. Lepas tu dia membaca Quran, dia baca Quran. Wala taqtul ya Rasulullah, Allah Taala berfirman dalam Quran, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu bunuh diri kamu. Innallaha kana bikum rahima, sebab Allah Taala terhadap kamu ni Maha penyayang. Allah Taala kata dalam Quran jangan bunuh diri. Dia kata jadi aku tak nak bunuh diri ya Rasulullah. Sejuk saja, jadi Nabi gelak, Nabi ketawa. Dia ketawa Nabi SAW tu mengiyakan bahawa dia tinggalkan wuduk tadi kerana sejuk sangat. Malaysia tak ada sejuk macam tu. Kan, sejuk je apa, negatif berapa tu. Sejuk yang kalau macam tu. Ya, dia kata kalau nak pergi ambil wuduk dan sebagainya, yang kalau mandi tu biru badan. Yang tu ialah kita kata bimbang, sakit, demam sebagainya. Memang kita kata memang dibenarkanlah orang tu tayamum saja kerana bimbang takut dia sakit. Maka dia tayamum saja untuk gantikan mandi wajib dia. Solat tak masalah. Bahkan apa yang dibuat oleh Amr bin As tadi. Tapi perkataan dia guna sallaitu bin nas. Ini dikata dalam hadis dia, dan dalam yang Nabi tanya dia, Nabi kata atusalli bin nas, kau solat dengan orang lain. Maksud dia sallabi tu, sallabi maksud dia jadi imam kat orang lain. Jadi qala, berkata Zaid bin Khalid Al-Juhani, dia kata salla bina Rasulullah SAW, telah salat bersama kami Rasulullah salatas subhi, salat subuh bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Hudaybiyah tahu kan, Hudaybiyah tempat di mana Rasulullah SAW dahulu kena tahan, tak dapat nak masuk ke Mekah untuk tunaikan umrah. Kalau siapa pergi umrah zaman sekarang mesti dia bawa pergi Hudaybiyah. Di Hudaybiyah tu sebenarnya air dia dekat surau tu, dekat surau yang Hudaybiyah tu, air tu masin. Siapa buka memang siapa ni masin. Tapi saya ingat kelakar ada ustaz ni lah, ustaz jadi-jadian. Ustaz jadi-jadian. Ustaz wannabe. Dia tahu ustaz pun, ustaz wannabe. Dia cerita dia ni. Dia jadi tour guide kepada kita orang. Jadi kita kata pasal kita taklah kita kata aku pandai, tapi saya bercakap Arab, saya cakap tanya dengan orang tempat berkenaan. Dia cakap dengan orang ramai bahawa air masin tu sebab air ni ambil dari laut. Kemudian apa? Ditapis suling tapi tak habis tuling, jadi bila letak dalam tangki maka air tu masin, dia kata. Saya tanya dengan imam kawasan tu, dia kata sejak dulu lagi air tu kawasan tu masin.
Daripada asal air tu masin sikit air tu. Kalau air dekat surau tu kan. Dan tak ada sebenarnya sembahyang sunat dekat situ. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia lihat orang ramai solat di situ dan dia tanya orang ramai, "Apa ni?" Lepas tu orang ramai kata, "Ya Umar, kau tak tahu ke Nabi berjanji dengan para sahabat kat sini?" Dekat bawah pokok. Dia perintah tebang pokok tu. Tapi dia cakap dengan orang ramai pada hari berkenaan, barang siapa sampai sini waktu solat, nak solat silakan. Barang siapa tidak, jalan. Jangan berhenti untuk solat dekat situ. Tapi orang kita datang solat sunat dekat situ. Mana solat sunat khas itu? Gua Hira masuk pun nanti pergi solat sunat kat Gua Hira pun ada. Kan? Tempat kat Malaysia ni orang suruh semayang apa sunat tak nak semayang. Kan sampai sana pergi semayang sunat kat tempat-tempat tak dia suruh. Masuk Gua Hira. Lepas tu Gua Saur semayang pula. Datang dah naik Jabal apa? Jabal Nur kan. Bukit dia naik atas bukit ini semayang. Naik ke Arafah tu semayang kan. Jabal Rahmah dia semayang. Campur-campur pula panggil nama. Panggil nama jodoh. Tahu cerita orang Melayu kita? Saya tahu datang mana. Naik atas bukit Jabal Rahmah tu panggil jodoh. Betul kan? Ada orang Melayu buat kan? Kenapa tak tahu? Ya pasal benda tu bukannya Nabi ajar. Kan? Tapi dia nak buat juga. Tapi macam tu kita kata solat sunat dia tak ada. Jadi Hudaibiyah ni tempat yang terkenal, makruf. Dia di luar daripada tanah haram. Even actually tak jauh daripada tanah haram, dan 100 meter kot. Lebih kurang kedudukan di tanah haram. So sekarang untuk keluar sana, kalau dia masuk balik untuk umrah tak ada masalah. Kalau dia dah keluar tanah haram, keluar dari tanah haram, nak masuk tanah haram balik, dia buat umrah baru tak ada masalah. Tapi kalau sengaja nak buat suka-suka hati apa, macam ada sebuah travel agency dia buat apa umrah 7 mikot atau 5 mikot. Daripada tu dia buat kan. Tak ada benda. Bukan kita ada keperluan dia lah. Dan keperluan jangan buat yang tu. Apa keadaan sekalipun dia kata apa? Mana Hudaibiyah ni memang kita kata terkenal lah. Kalau Ji'ranah pun ni juga satu jalan, satu kawasan tempat yang Nabi SAW ketika mana perang Hunain. On the way balik tu Nabi singgah di situ. Nabi berihram dari situ. Tapi ada orang kata pergi nak pergi situ untuk dapatkan fadilat. Tak ada sebenarnya. Fadilat dia kita datang di mana kita berihram lah. Tak ada masalah apa benda. Tak ada sebarang janji pahala besar untuk itu. Jadi dia kata Hudaibiyah ni tempat ni padanya ada air sebenarnya. Di antara dia dengan Mekah dan satu batu. Jadi Nabi SAW solat. Solat Nabi SAW Nabi SAW sampai pada dia pada yang kisah dahulu tahun ke-7 Hijrah. Bila Nabi nak umrah, disekat oleh orang-orang musyrik Mekah. Nabi turun kat situ, tunggu di situ. Lalu dia buat perjanjian kat situ. Perjanjian Hudaibiyah dia panggil. Perdamaian Hudaibiyah di antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrikin Mekah untuk tempoh 10 tahun. Tapi tak sampai 10 tahun dan 3-4 tahun musyrikin Mekah telah khianat. Walaupun Abu Sufyan ketika itu datang jumpa Rasulullah, dia kata bukan kami. Pasal yang berlaku pembunuhan kepada umat Islam oleh kabilah-kabilah yang bersama dengan Quraisy. Tapi ialah walaupun macam tu kira perjanjian terlanggar. So, jadi Nabi SAW ambil tindakan serang ataupun takluk Mekah. Dan diorang lepas tu kita kata ramai masuk Islam lepas tu, dan alhamdulillah akhirnya tak ada lagi siapa yang kafir di kalangan mereka. Ada apa keadaan sekalipun, Hudaibiyah tempat yang terkenal lah. Nabi tak masuk pada tahun berkenaan dan Nabi pulang ke Madinah. Pada tahun berikutnya Nabi masuk ke Mekah, panggil umrah qada pada tahun ke-8 Hijrah. Dan kita akan bincangkan nanti insya-Allah pada tajuk ni bila sampai berkenaan dengan fiqh ataupun haji umrah nanti kita bincangkan khas. Jadi Nabi SAW solat bersama ramai solat subuh fi ithri sama, pada kesan langit. Maksud kesan langit ni bila langit SAW langit di zaman Nabi SAW dahulu, ithri asalnya kesan. Ithri ni kesan. Kesan langit maksud dia kesan hujan yang turun daripada langit lah. Kesan hujan turun dari langit. Ithri sama. Mana kesan hujan atau kesan hujan yang tinggal. Mana dan sama dekat situ sekarang ahli tafsir orang mensyarahkan hadis kata sama itu bukan masuk langit. Tapi sama itu masuk hujan. Sama itu masuk hujan. Itu biasa penggunaan bahasa Arab untuk satu benda untuk meaning yang berlainan, sama dengan masuk hujan, Jadi macam Allah Taala kata dalam Quran lah, bila dalam surah contoh macam surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah Allah Taala nyatakan ayat yang ke-3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Antara ayat tu yang datang Allah Taala kata apa? Wa tasrifi wa ma anzalna minas sama'i min rizqin. Dan apa yang kami turunkan dari langit dalam bentuk rezeki. Yang turun bukan turun ayam goreng seketul atau nasi kan. Tapi Allah Taala kata pada hujan tadi turun, dia menjadi sebab pokok akan tumbuh, maka dipanggil dalam surah Al-Jathiyah ayat 45, 6. Dalam ayat berkenaan Allah Taala kata wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin. Dan apa-apa Allah turunkan dari langit dalam bentuk rezeki. Jadi penggunaan langit turun rezeki, mana air tadi dikatakan rezeki, mana apa hasil dia. Macam masalah hujan, perkataan langit sama dipanggil hujan pun kena jugalah. Pasal dia kesan daripada sana benda sama. Macam contoh macam kalau kita kata rezeki, hasil air
tumbuh pokok, macam langit, daripada langit turunnya hujan. Mana dipanggil langit tu dengan hujan. Mana dia punya natijah dia. Faham tak natijah dia? Jadi kata fi ithri sama, pada kesan langit itu kesan hujan. Dan dinamakan demikian kerana seolah-olah apa? Seolah-olah sebenarnya langit tu turun. Nah, hakikat sama ni semua apa benda di atas kepala kita semuanya sama. Anything above kita kepala, above daripada tanah ni panggil sama. Jadi Nabi SAW solat bersama orang ramai dalam keadaan apa kesan hujan pada malam berkenaan. Dan apabila Nabi selesai, falamman sarafa, bila Nabi selesai solat, insarafa tu maksudnya selesai solat. Asalnya perkataan dia beralih. Insarafa maksud beralih. Tapi insarafa di situ maksud dia insarafa minas salat, maksud dia selesai dia solat. Mana dia beralih daripada solat, maksud dia selesai habis solat lah. Insarafa minas salat maksud dia intaha solatuhu. Maksudnya tahan habis solat dia. Selesai. Faragha min salatihi. Jadi zahirnya Nabi SAW dahulu tidak sabit, tidak akan tetap pada satu tempat. Lepas bagi salam, Nabi akan beralih. Okay, bahkan Nabi berpindah duduk kedudukan. Nabi akan alih kepada punggung baginda SAW sampai lepas tu. Jadi lepas solat habis, Nabi akan beralih punggung. Kebiasaannya Nabi akan menghadap kepada makmum lah. Tengok siapa yang ada depan mata dia. Dia tengok. Okay? Maka kita zaman kita sekarang ni tak ada. Imam suka kadang duduk depan, tak nak tengok orang belakang, malu. Nabi SAW pandang pada para sahabat, tengok apa yang siapa-siapa depan mata baginda SAW. Dan ini digalakkan oleh Imam Malik dalam masjid, tapi sebenarnya di mana-mana tempat. Pasal Hudaibiyah ketika itu bukan masjid, bukannya masjid. Jadi Nabi SAW menyatakan, Nabi kata, kamu tahu tak hal tadruna madza qala rabbukum? Bila Nabi menghadap pada orang ramai, Nabi kata, hal tadruna madza qala rabbukum? Kamu tahu tak apa Tuhan kamu kata? Kamu tahu tak apa Tuhan kamu kata? Nabi kata pada para sahabat. Qalu, mereka berkata, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya. Pasal ini perkara benda ghaib. Maka kalau Allah Ta'ala, Nabi tahu daripada Allah Ta'ala lebih tahu. Jadi kami tak tahu apa. Qala, Nabi bersabda, Qala, Allah Ta'ala berkata, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Bangun pagi dari kalangan hamba-hambaku ada beriman denganku dan ada yang kafir. Asbaha min ibadi, mana bangun pagi min ibadi kalangan hamba-hambaku ini mu'minun, ada beriman denganku, wa kafirun, ada yang kafir. Dan zahir dia kufur ni ada kufur hakiki, bukan kufur nikmat. Ini bukan kufur nikmat. Kufur nikmat ingkar. Mana orang beri ni kita langgar. Ni kufur hakiki. Kerana apa? Kerana macam iman tak ada iman hakiki. Pasal Allah Taala sebut dalam tajuk ni pasal dia berkaitan penciptaan. Sekali kita kata contoh bab berkenaan dengan kita ingkar, mak kita perintahkan kita langgar, kita tahu mak kita, tapi kita langgar perintah dia, kita pergi kan. Tinggal mak tinggal saudara kerana kasih kamu turutkan. Kan orang Melayu kita punya pantun. Dan benda tu kita tahu benda salah, tapi kita tak nafikan mak kita sebagai mak kita. Sekarang ni bila Allah Ta'ala kata, jadi bangun pagi hamba-hambaku ada mukmin, ada kafir. Maksud kafir betul, luar Islam. Bukan kafir yang maksud dia macam ingkar, tak? Bukan ingkar. Pasal ini i'tiqad. Ini bukan perbuatan perlakuan, ini apa kepercayaan dalaman mereka. Maka kalau mukmin, kalau kafir keluar. Jadi dia ambil kepada, jadi dikata Allah Ta'ala kata ada beriman, ada kafir. Jadi dia kata barang siapa, jadi dalam hadis tadi Nabi kata, Allah Ta'ala kata, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita diturunkan hujan kepada kita ni dengan kelebihan Allah Ta'ala dan rahmat Allah Ta'ala. Allah kata fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Itulah orang yang beriman denganku dan kufur terhadap bintang-bintang. Zaman dahulu memang orang ingat bintang ni sebab turunnya hujan. Bila keluar bintang sini, hujan turun sana. Bila keluar bintang sini, hujan turun situ. Dia akan ada kepercayaan macam tu. Mereka kepercayaan bahawa bintang ni, walaupun setengah ahli astronomi bukan astrologi, astronomi ataupun ahli kaji cuaca, dia kata benda-benda ni contoh macam ni lah, kita pandang ke langit kan. Bila kita tengok, kalau nak tahu hujan ke tidak, nampak bintang lah. Kalau awan ada kan, bintang tertutup, jadi tak nampak bintang, maksud dia hujan boleh turun. Tapi boleh turun, tak mesti turun. Tak semestinya. Keluar rumah hari ni rasa macam panas, tapi kejap lagi kan, tak macam hari ni takkan hujan. Tak, mana ada kan. Pembacaan cuaca bukan macam tu. Bahkan dalam tajuk ni, hujan tadi turun bukan dengan sebab bintang ini, bintang itu. Bahkan timbul masalah, setengah-setengah orang menyembah bintang ataupun matahari dan sebagainya, objek-objek alam ni, sebab dia kata apa hasil diberikan oleh bintang ataupun makhluk tadi. Bahkan contoh macam orang-orang yang menyembah matahari dan sebagainya pun ada kepercayaan macam tu. Dia ingatkan bahawa benda itulah menyebabkan benda-benda tadi terjadi. Jadi kata apa? Jadi zahirnya dia ada kufur yang betul, kufur hakiki, di mana dibawa kepada siapa-siapa yang mengiktikadkan bahawa hujan turun dengan perbuatan bintang dan ciptaan bintang, bukan perbuatan Allah Ta'ala.
Yang Allah kata, barang siapa kata kita dihujankan dengan rahmat Allah dan kelebihan Allah Ta'ala, maka orang tu berimanku kafir dengan bintang-bintang. Adapun sesiapa yang berkata kita diturunkan hujan dengan bintang sekian, maka itu kufur denganku, dan juga beriman dengan bintang-bintang. Mana dia rasakan macam tu, maka dia kena keluar Islam terus. Selagi tak bertaubat. Kalau dia bertaubat, maka kita kata tadi, taubat tadi akan menghilangkan kesalahan tadi. Itu je. Dapat penjelasan, dia tukar balik apa statement dia buat, alhamdulillah. Tapi kalau dapat penjelasan, dia tak nak juga tukar statement dia, dia pergi cari logik juga, nak cakap juga, masalah. Mana ini kita kata larangan, berkenaan menyandarkan penciptaan alam ini kepada siapa-siapa. Macam ni disangka oleh sebahagian orang jahil yang munajimin, yang dia tengok tanjim, bahkan kadang-kadang dia kata orang ni sakit ke, bintang sekian. Macam raja mati, raja hidup kan tengok bintang zaman dulu. Kan bila dia tengok bintang, okey, raja sekian akan naik. Diorang ada kepercayaan macam tu, dan ini adalah dilarang dalam Islam. Pasal kita ada apa? Ada qadar. Kita ada qadar, dan bahkan turun hujan di mana, bila hujan turun, Allah Ta'ala saja tahu. Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Luqman, ayat yang terakhir sekali. Yang terakhir ayat tu Allah Ta'ala kata apa? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah Ta'ala di sisinya ilmu tentang kiamat. Wa yunazzilul ghaith, dan dia turunkan hujan. So tak ada siapa lain yang berhak turunkan hujan. Bahkan zaman kita sekarang ni orang tembak apa? Benih hujan kan tembak benih hujan ke langit untuk turunkan hujan. Datang angin tiup pergi tempat lain. Dia tak semestinya turun kat tempat dia nak. Faham tak? Tembak logik lah. Kita kata ambil logik kita, macam buat air tu kita nak satukan, kita letakkan das, habuk ke sana. So sampai das tadi dia bergabung. Soalan sekarang, adakah dia turun kat situ? Tak. Datang angin tiup tempat lain dah dia jadi. Ada pada hari berkenaan panas sangat, dia naik terus ke atas. Tak turun lagi. Faham tak? So konsep dia kena faham betul. Bukannya kita boleh turunkan hujan dengan suka hati kita. Macam orang Melayu kita ada kira apa? Kalau hari nak kahwin, kemudian nampak mendung hujan nak turun, campak baju pengantin atau bumbung. Kalau rumah flat tak apalah, rumah flat nak campak mana? Dia kena itu atas kan. Gila naik. Dia mengarut macam tu kan. Kalau rumah kampung tu logik campak-campak nampaklah kan. Tapi kalau dia kata yang rumah flat ni nak campak ke mana? Kan? Heboh manjatlah. Ngarut dah. Ini semua ni tak tahulah kenapa. Tapi orang kita banyak percaya. Okey. Jadi kita berhenti kita stop dalam kursus 1 dah. Okay, InsyaAllah kita sambung kemudian berkenaan tajuk ni. Apa saja penciptaan, kalau seseorang tu beriktikad menyandar kepada selain Allah Ta'ala, maka dia telah kafir. Dia telah kafir. Kafir hakiki, bukan kafir yang bukan ingkar, bukan kufur nikmat. Kafir betul. Kafir yang pure punya kafir. Yang hakiki, bukannya main-main. Jelas? Okey, ada soalan? Tak ada. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.